Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi kita bertemu di ruangan majlis ilmu sewaktu kita dalam PKP ini, dalam kita tidak boleh keluar daripada rumah. Tak salah saya rasa kita bersembang-sembang, ya, menukar fikiran, dan mungkin you boleh bertanya sedikit-sedikit apa yang saya boleh bantu. Dengan niat ialah untuk mententeramkan jiwa kita, memenuhkan masa dengan gara-gara untuk memenuhkan atau meningkatkan ilmu. Kalau yang belum ada, yang dah ada, kita sebagai revision. Apa salahnya? Sebab topik pada hari ini, saudara-saudara sekalian, siapa tahu topik pada hari ini, saya ada bagi notis awal sikit tadi. Bagi mereka yang sering ikut saya, topik ni adalah topik yang paling saya suka dan paling saya ingin tekankan pada anda sekalian. Adalah merupakan salah satu daripada, sebenarnya ada 3 kan jawapan kepada punca kenapa kita senang dijangkiti penyakit. Okey, sebelum tu seperti biasa kita bagi love, kerana love sahaja antara yang saya nak cerita juga pada hari ini yang dapat menurunkan keadaan ketegangan kita, rasa ketakutan kita, rasa gelisah, resah dan sebagainya. Betul? Kalau semua dah bersedia, seperti biasa kita kena hari ini tambah sikit. Boleh tak kita sama-sama kita baca Al-Fatihah dalam masa beberapa saat ni. Dan bila saya kata baca, kita niatkan kepada diri kita, family kita, adik-beradik kita, jiran kita dan seluruh Malaysia, supaya kita, ataupun orang Singapura, orang Brunei, siapa saja yang ikut satu dunia ni, kita sedekahkan kepada orang yang tengah sakit terutama sekali dan tengah mengharungi nyawa untuk bertungkus lumus, dan juga bagi mereka yang bekerja dan bertugas pada hari ini, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Baik, alhamdulillah kita dah sedekah Al-Fatihah kita dengan ikhlas, dan diharapkan anda sekalian bersedia sekarang untuk mendengar. Walaupun mungkin you dah dengar, tapi saya tak mau lupa ataupun tak nak anda lupa kepada benda yang simple tetapi memainkan peranan yang penting sekali. Baiklah, 3 punca resmi kenapa manusia senang dapat penyakit, selain daripada punca-punca lain. Sebenarnya punca tu berpuluh-puluh, tapi kita nak rangkumkan semua sekali kepada 3 saja. Okey, apa-apa you buat pun ada 3 ni saja yang menjadi dia punya punca utama. Siapa boleh ingat ataupun siapa boleh teka apa yang dalam kepala saya ni? Cepat. Seperti biasa, siapa yang betul, nanti lepas COVID nanti kita bertemu. Okey, kita sembang-sembang live. Bukan apa sajalah, sonok-sonok nanti kalau you sudi datang KL atau PJ kat office saya tu, singgah. Baik, apa dia 3 tu? Cepat, kita nak start dah ni. Okey, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Saya nak tengok nombor 1, tekaan you betul tak betul. Apakah sebenarnya menyebabkan orang tu senang sakit? Cepat. Stres, mungkin betul mungkin tidak. Bagus. Lagi nombor 2. Nombor 2 apa? Cepat. Kita dengar dulu bagi mereka, cuba teka-teka. Amin. Okey, bagus. Dah habis baca Al-Fatihah, alhamdulillah. Okey, G Sweetie dah habis baca, alhamdulillah. Good. Kita buat selalu macam tu, boleh tak? Setiap pagi kita kalau bertemu macam ni, kita baca Al-Fatihah sekali, sekurang-kurangnya kita tumpang dapat pahala bersama. Baik. Kebersihan, betul tak doktor? Betul. Tetapi ada lagi, cepat. Yang lain, antibody lemah, betul Mazwin. Jadilah antibody dalam badan, betul. Pandai dah, semua dah pandai dah ni. Antibody betul, kurang tidur lagi betul. Tapi sebenarnya semua tu dirangkumkan kepada 3 perkataan, dan saya akan bagi kepada anda. Daya ketahanan kurang kuat. Betul lah tu. Anda dah banyak tengok YouTube ni kan, dah tengok banyak apa program-program kesihatan, jadi anda dah pandai. Siapa yang nak ambil nota ataupun nak tolong tulis nota untuk saya dan untuk rakan-rakan nanti, silakan. Okey, nombor 1. Okey, nombor 2 dan nombor 3. Nombor 1 ialah tidak lain tidak bukan ialah yang you tulis orang pertama tadi. Apa dia namanya? Start dengan S dahulu. Stres. Stres adalah merupakan nombor 1. Nombor 2 adalah toxic
apa-apa saja yang toksik yang masuk dalam badan kita, termasuklah dari segi virus dan bakteria. Kan selalunya orang terlalu banyak cakap tentang virus. Hari ini kita buka balik minda kita jangan lupa kita juga boleh dapat penyakit melalui benda-benda lain selain daripada virus sahaja. Betul? Memang sekarang kita berwaspada, kita mesti berjaga-jaga dengan masalah COVID-19. Betul. Tetapi jangan lupa kita juga ada, kalau ke hospital bukan takat COVID saja yang orang kena penyakit tu kan ada lagi penyakit-penyakit lain. Tetap yang tu kita kena layan juga kan. Dan nombor 3 ialah disebabkan oleh kekurangan. Jadi 3 perkataan yang orang putih selalu kata ialah STD. Stress, Toxicity and Deficiency. STD, bukan Sexually Transmitted Diseases, okay? STD sekarang maksudnya ialah Stress, Toxicity dan deficiency. Sekarang tiba masanya saya kupas sedikit supaya you kena tahu. Ada orang buat kajian, dengar ya. So ada orang buat kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Orang buat kajian, dia buat petri dish dalam macam agar-agar tu kan. Lepas tu satu tu dia masukkan bahan-bahan yang toksik, satu tu dia masuk bahan-bahan yang tinggi zat makanan, nutrition dia bagus. Jadi dia letakkan sel-sel kita ni. Sel kita ni, dia buat kajian mengatakan dia tahu sendiri kat mana dia nak pergi. Jadi kalau sel kita tu tengok tempat tu ke arah bahan-bahan yang toksik, you rasa dia nak berjalan ke sana atau tidak? Sel ni dia sebenarnya boleh bergerak kan, sel kita rupa-rupanya dia larikan diri. Jadi sel secara natural ada Tuhan bagi sifat semula jadi fitrahnya lari kepada bahan-bahan yang toksik. Ingat termasuklah stres. Okey, itu adalah sebahagian daripada yang diiktiraf sebagai benda yang negatif. Tapi bila dia tengok benda yang positif, dia tengok benda yang zat makanan, ada banyak vitamin, mineral, ada nutrien yang tinggi-tinggi, yang komplit lah kan. Dan tempat tu kira aman lah, tidak ada kacau bilau. Sel kita ni memang Tuhan bagi ada dia punya tarikan kepada tempat tu. Jadi dalam kajian laboratory, makmal, dah dinampak sel kita ni akan bergerak ke arah benda-benda yang positif. Di situ sendiri kita kalau dah tahu, maka kita kena hilangkan benda-benda yang negatif sebanyak mungkin dalam badan kita. Memang kita tak boleh bagi 100%, tetapi saya kata tadi kan, kita ni Tuhan bagi pemikiran. Nombor 2, Tuhan bagi panca indera kita ni untuk berfikir, berjalan, bergerak, berusaha. Maka bila kita boleh berusaha, baru samaannya dengan doa, maka sentiasa Tuhan tu akan bagi peluang, okey, untuk kita ke arah yang positif daripada benda yang negatif. Ini pergerakan sel. Dalam erti kata yang lain, bila dia pergi ke tempat yang positif, benda yang cukup cantik tu, dia dinamakan growth ataupun ketumbesaran. Maksudnya dia ada kenaikan taraf kesihatan. Nombor 2 sebaliknya, kalau dia pergi ke bahagian yang negatif ataupun dia tengok-tengok negatif, dia lari. Dalam keadaan lari itu dia dinamakan protection ataupun dalam kawalan, menjaga-jaga. You nak tahu tak, orang berjaga-jaga dalam keadaan takut nanti apa nak jadi sebab macam ada benda tak elok nak datang kan, dia macam nak lari kan. Dalam keadaan dia lari itulah, protection itulah kadang-kadang berlaku bermacam-macam dalam body kita. Begini, minda kita ni dia very sensitive. You nak tahu tak, alangkah you tengok cerita-cerita orang cut and paste pun bagi kat you kan, katakan habislah dunia ni dah habislah, besok nak kiamat dan sebagainya tu kan, you punya gabra tu, saya tak tahu macam mana perasaan you, tapi ramai-ramainya termasuk family saya pun asyik stres je, asyik takut je. You nak tahu tak, kalau benda tu tak jadi betul, you dah stres dah berapa hari dah ni, you takut dan gelisah dah berapa hari ni, macam mana nak jadi? Apa yang berlaku dalam otak tetap dah berjalan, iaitu ada satu organ yang dinamakan hypothalamus. Dalam otak kita ni ada hypothalamus, lepas tu dia ada connection dengan pituitary hormone, pituitary gland yang kecil je tetapi cukup sensitif, dan dia ada connection dengan adrenal, dengan atas pada buah pinggang kita tu. Semua organ-organ ni ada signal yang menjaga dari sudut nak relax ke atau nak stres ke. Jadi kalau you selalu membiarkan benda stres, apa yang berlaku ialah hypothalamus ni hantar kepada pituitary,
PT3 itu adalah hormon ataupun organ yang mengeluarkan hormon yang master hormon. Contohnya kalau dalam keadaan you ketakutan, kalau you stres, kalau you selalu gelisah sangat kan, dan anxiety, setengah orang sampai panik tu, you akan dalam keadaan yang dinamakan flight or fright. Maksudnya flight tu nak lari, fright tu dalam keadaan ketakutan. Bila you takut dan you nak lari, macam kita kena kejar dengan ular, atau kena kejar dengan anjing, ataupun kalau dalam hutan lah, contoh kena kejar dengan singa. Apa berlaku? Okey, secara otomatis, adakah masa tu dia nak memikirkan tentang nak jaga liver, nak jaga paru-paru kita, nak jaga jantung kita, ataupun nak jaga perut kita, nak jaga pencernaan, spleen, pankreas semua? Dia tak ada. Dia habis shutdown terus kat bahagian viscera kita ni. Jadi dia pergi ke mana? Dia pergi ke bahagian tangan dan bahagian kaki. Jadi banyak pendarahan kita ataupun pengaliran darah kita tu telah disiphon daripada tempat-tempat yang mustahak, dia pergi tempat yang masa stres ni yang dianggap mustahak, iaitu nak lari dan nak save, nak selamatkan diri. Maka adakah masa tu dia nak jaga you punya immune system? Yang dalam ni kan ada banyak immune system kan, ada thalamus, ada you punya thyroid, ada you punya macam-macam lagi kan, gelenjar-gelenjar tengah-tengah ni kan, semua penjagaannya cukup rapi, Tuhan dah bagi. Tapi disebabkan fokus kita kepada nak lari dan takut dan stres, maka tempat ni semua jadi sehari boleh, seminggu mungkin boleh. Kalau lepas bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, maka itulah yang dinamakan bila dia meluahkan nanti ataupun menunjukkan apa dia punya manifestasinya nanti, dia dalam berbagai bentuk. Sebab tu jangan selalu kita salahkan keturunan. Sebenarnya kita kena salahkan apa yang kita dedahkan diri kita. Kalau selalu sangat stres, body kita dah tak ada function yang normal, maka dia tak boleh jaga lagi dah sel-sel kita, cuma nak jaga bahagian nak lari saja. Nombor 1 yang jatuh ialah immune system. Nombor 2, jatuh semua hormon-hormon yang jaga badan kita. Sebab itulah orang perempuan selalu kan, kalau you under stress, kan you perasan tak hormon you ataupun height you terlalu bertukar wajah ataupun timing dan sebagainya. Betul? Okey. Kita juga tahu kadang-kadang dulu orang boleh lebih sembelit ataupun orang boleh lebih diarrhea. Setengah orang boleh sampai ada keluarnya gatal-gatal kulit. Ada setengah orang tu sampai jadi psoriasis. Pernah dengar ada seorang dua tu saya dapat sampai cerita lepas stres-stres, mana seorang dua pula, ramai sebenarnya. Tapi biasanya cerita ialah yang kena kanser ni pun ada riwayatnya. Jadi balik kepada cerita COVID-19, kalaulah sampai stres ni boleh menyebabkan kanser, boleh keluarkan diabetes, boleh terbitkan masalah-masalah kulit dan sebagainya, sampaikan arthritis pun ada orang tuduh kepada stres juga, maka COVID-19 ni you kena betul-betul jangan biarkan diri you terlalu dalam keadaan stres. Betul, kita kena waspada, kita kena takut, betul, tapi takut yang berpada-pada. Maksud saya, takut nak jumpa orang yang bukan-bukan, takut nak keluar tak pasal-pasal, takut nak pergi sentuh barang-barang orang hantar kat rumah dan sebagainya. Itu betul, basuh tangan, tu kita macam berjaga-jaga. Itu perkataannya waspada, bukan stres yang sampai menggila. Okay? Sebab saya dah kata tadi, apa yang berlaku bila keadaan terlalu stres nanti, body kita sepatutnya setiap hari diganti dengan sel-sel baru yang cantik-cantik. Tapi bila kita stres, dia tak sempat nak ganti. You nak tahu tak, perut kita, kulit kita ni, setiap 3 hari dia ganti sel baru. Kita tak keluar daripada rumah ni pun, you tengok tak, kuku kita naik, rambut kita jadi panjang dan sebagainya. Sebab apa? Sel tu dah mula mati dan yang baru naik balik. Kalau kita terlalu stres, nanti dia sampai gugur pula rambut dan sebagainya. You pernah tengok orang pergi kemo tak? Betul tak? Orang kemo, pasal apa? Body dia teruk sangat. Sebab apa? Bila kena racun kemo dan sebagainya ni, bila masuk dalam usus pertama sekali, lining kita yang harus 3 hari sekali baru, 3 hari diperbaharu, di renew dan sebagainya, langsung dah tak ada, maka dia mati sel-sel tu dan rosak dan jadi ulcer dan sebagainya. Sebab itulah haru biru kita punya pencernaan dan penghadaman, maka orang kanser lebih rendah dia punya immune systemnya. Right. Saya nak tanya sikit. You nak tahu tak, kita sentiasa dah ada bakteria, dah ada virus, kita selalu terdedah.
Dan kenapa COVID-19 ni menjadi satu bahan cerita yang lebih dahsyat dan menjadi pencerita besar sekarang dalam dunia, tak ada orang cerita pasal lain sekarang. Sebab apa? Sebab virus ni orang belum pernah ada pengalaman. Kalau virus-virus lain, bakteria lain, kebanyakannya kita semua dah terdedah, kita dah ada pun. Cuma kenapa kita tak kena? Sebab selama ni kita punya immune system berlawan, kuat dan dia mampu menanganinya. Okey, sebab tu bila you dah berumur sangat dan you ada masalah penyakit lain dan you pula tak sihat, yang tu you betul-betul kena berjaga-jaga. Sebab apa? Bila kena pula dengan COVID ni, dahlah dia baru punya virus dan style dia pula style yang lebih kasar, lebih ganas daripada virus-virus yang kita sentiasa dah terdedah. Cuma kadang-kadang kita sesama, kadang-kadang kita demam, kadang-kadang kita tak. Okey, kadang-kadang sampai masuk hospital pun. Jadi tuan-tuan sekalian, semuanya berkisar kepada perkataan pertama dinamakan stres. Semua dah faham tu? Jadi kita dalam hidup ni, kita kena pilih sama ada kita nak hidup sebab benda tu terus, orang kata apa, kalau orang tua pun hidup lagi, kena hidup. Pasal apa? Sel kita tak akan mati. Dia terus berganti hidup. Growth mesti ada. Kalau dibandingkan dengan cuma nak berjaga-jaga saja. Kalau berjaga-jaga, kita nak simpan-simpan macam tak ada simpanan apa-apa lagi, kita jadi kecil, kita lama-lama senang dapat penyakit. Growth ni lah yang kita kena tu. Salah satu caranya ialah untuk jangan terlalu dekat kepada yang stres ni. Sebab apa? Ini membawa kepada penyakit, yang ni membawa kepada kesihatan. Dan apa lagi selain pada kosongkan stres, kurangkan stres? Jawapannya ialah kasih sayang. Nombor 2 ialah hidup terus, jangan give up. Dan nombor 3 ialah kebahagiaan. Maksudnya rumah tangga dan sebagainya, adik-beradik, anak beranak semua kena terjamin, insya-Allah. Baik. Kita habis tentang stres, kita habiskan 2 sikit lagi, lepas tu kita discuss tentang soal jawab. Boleh? Nombor 2 ialah masalah apa saya kata tadi, toksik. Kita terlalu banyak bahan-bahan toksik yang masuk dalam badan. Dah banyak kali saya lecture pun, tapi saya nak besarkan pemikiran you. Selalunya kita memikirkan toxicity itu melalui apa yang kita makan, kita minum, betul kan? Apa yang kita hidup, betul tak? Tetapi sebenarnya zaman COVID ni, dia patutnya menyedarkan kita bahawasanya alam ini betul-betul dah mula bosan dengan kita. Saya rasa sebab apa? Sejak sebulan 2 ni, bila tak banyak lagi asap, tak banyak lagi masalah pencemaran alam ni, rupa-rupanya alam bila dia dah mula senyum dengan kita, dan kita dapat udara yang lebih nyaman, dia adalah merupakan otomatis cara dia menyelesaikan masalah. Sebab dunia ni kalau rakyatnya ataupun penduduknya sampai dah bertebaran tak tahu apa nak buat, alam tu sendiri akan take over. Ini salah satu caranya. Of course, bagi kita orang Muslim, kita percaya Allah yang buat semua, betul tak? Tapi dari segi sains, kalau you buat kajian betul-betul, dunia ni dah terlalu over. Faham over tak? Melebih. Tak dengar cakap alam. Alam kata jangan pokok dipotong banyak-banyak, dia potong. Jangan kita buat banyak transmission line, lagi banyak transmission line. Kan selalu saya cerita yang 5G ni, yang telah diterbit di China juga, yang telah popular di negara China, sanggakan you tak boleh pergi mana. Dia ada dia punya 5G teknologi yang dia boleh kenal you. You pergi toilet pun you tahu kat mana kan. Sampai macam tu sekali. Tapi transmission aura tu ataupun gelombang yang disampaikan menyebabkan alam ini dah mula jadi diagram. Dia kata manusia ni dah mula melebih-lebih sangat. Kalau saya bagi buat teknologi pun buat untuk sepatutan sahaja. Tapi bila kita lebih sangat, manusia dah rakus, dah terlalu tamak, buat sampai tak tahu nak cerita lah kan. Apa nak jadi tak tahulah kan. Dengan minyaknya, dengan asapnya, dengan you sebut je lah. Okey, bangunan-bangunannya all the time. Kita tak peduli langsung dengan alam. Alam kata, I nak ajar you sekarang. Itu dipanggil toksik. Sebab apa? Alam ni kita yang menjadikan dia jadi toksik. Sungai-sungai, ikan dah tak boleh hidup. Laut-laut pun dah banyak merkuri dan sebagainya. Maka Tuhan kata, okey, aku hantar aku punya makhluk halus sikit je. Aku test kau 3-4 bulan ni, tengok jadi macam mana. Ini bukan saya seronok cerita. Tapi saya cuba memikirkan luar daripada apa yang kita nampak secara fizikal saja.
Sebab tu bila kita selalu banyak bersengketa, banyak sangat perang, banyak sangat suka nak take over country lain dan ada niat-niat yang bukan-bukan. Gelombang tu yang you tak nampak tu, apa di dalam kepala pemimpin masing-masing setiap buah negara tu, kita kena tahu. Okey, kalau lagi banyak rakyat ditindas, sebab tu orang asli dahulu mereka hidup dengan simple, tapi mereka boleh hidup berdekad-dekad ataupun berzaman-zaman atau bergenerasi mereka. Simple je life mereka. Tapi kita tak payahlah nak hidup balik macam orang asli, itu saya faham. Cuma jangan kita terlalu jauh tertinggal. Betul? Kita tutup cerita dengan masalah kekurangan. Okey, masalah toksik you dah faham. Sehinggakan saya kata jangan toksikkan dunia ini, alam ini. Yang last sekali ialah kekurangan. Kita banyak kekurangan, betul? Dari segi kesihatan, kekurangan zat makanan lah ya, vitamin, mineral tu dah banyak kali orang cerita, anda pun faham. Sebab tu bila kita ambil vitamin yang betul, suplemen yang betul, body kita rasa cantik, lega dan sebagainya. Sehingga kan setengah orang ada healing crisis pun, tak pernah tengok benda baik, tak pernah masuk benda baik, jadi body tu macam terkejut sekejap. Lepas tu dia macam kadang-kadang naik gatal kulit, demam-demam sikit, kadang-kadang diarrhea. Itu adalah normal. Okey, macam orang berhenti sat rokok, dia duk biasa benda yang tak elok, sekali dia berhenti sat rokok, body tu terkejut. Itu dia jadi macam macam geram-geram, marah-marah, berpeluh-peluh kan. You perasan tak orang berhenti sat rokok? Samalah. Okey, so kekurangan ada berbagai. Satu daripadanya ialah dari segi kesihatan, pemakanan, minuman, tapi dari segi ekonomi. So dalam suasana ini, dalam kerajaan duk bagi support, bantuan dan sebagainya, saya mengingati diri saya dulu. Saya tak boleh tegur sesiapa sebab benda ni sensitif kan. Sesiapa pun, sama ada kita dah kaya ataupun masih lagi mencari kekayaan, kita kena ingat sesuatu, iaitulah apa yang saya maksudkan, money management is very important. Okey, sebab apabila Tuhan bagi test macam ni, waktu-waktu yang kita tak sangka, tak sempat nak ready. Jadi maksud saya beginilah, lain kali insya-Allah Tuhan akan bagi COVID ni hilang. Dia bagi peluang kita bernafas lagi sekali secara yang baik, dengan disediakan alam yang begitu bersih lagi sekali, insya-Allah. Kita cuba kontrol. Balik kepada personal pula, money management. So saya tak pandai nak ajar you tentang money management, tapi yang penting sekali ialah jangan sekali-kali kita belanja lebih daripada apa yang kita mampu. Itu prinsip pertama. Okay, yang lain tu mungkin saya kongsi dengan anda lain kali, tapi lebih baik anda cek dengan pakar-pakar perunding money management ya. Jangan sekali-kali nak cuba melabur dalam benda-benda yang yang you tak pandai. Bitcoin semua tu tolong. Sekarang Bitcoin dah tak ada harga pun dah. Okey, itu lagi satu cara macam mana Tuhan nak membuktikan kalau manusia tu buat benda pelik-pelik, dia nak cancel you sekejap aja. Okey, tapi kita doakanlah kita cepat pulih, ekonomi kita pun cepat pulih. Semoga kita boleh belajar daripada pengalaman pahit 2-3 bulan ni. Okey, dah habis. Kekurangan lain yang paling penting ialah kekurangan cinta. Okey, cinta dan kasih sayang selalunya menjadikan kita tu cukup sihat walafiat. Jadi kita ambil peluang pada masa ni untuk kita berkasih sayang lagi sekali dengan family kita. Kod-kod dulu kita meninggalkan mereka ataupun tak sempat bersama dengan mereka, tolong rapatkan silaturahim dengan semua yang berkaitan. Baik, kasih bonda. Kita dah mula untuk soal jawab. Saya dah habis bagi sedikit ilmu, tapi ingat 3: stres, toxicity dan kekurangan. Cukup. Nombor 3, deficiency. Tadi saya risau bila dengar orang kena kanser dan sebagainya. Berhati-hati, tengok anak tu suka sangat tak main iPad, main handphone, main benda-benda yang gadget-gadget ni kan. Adakah you tinggal di bawah pencawan elektrik, jaga baik dekat dengan petrol station ataupun tempat oil refinery dan sebagainya. Kan selalu saya cerita berjaga-jaga ya. Kanak-kanak kecil dia tak tahu apa. Sementara tu saya bagi tahu pada anda, saya pun sekali-sekali dah lupa nak tengok apa status berapa orang meninggal. Dengar kata semalam bagus dia punya result, ramai orang yang dah dikeluarkan pada hospital dan cuma 1 yang didaftarkan meninggal. Wah, alhamdulillah. Bagus. Result kita ni kalau lagi seminggu 2 ni saya rasa insya-Allah clear ataupun dia akan flat out. Okey. Baik.
Soalan seterusnya, Mazwin, berfikiran positif termasuk dalam STT. Yes, yes, of course. Benda yang positif, saya kata tadi, sel kita akan bergerak ke arah pemikiran yang positif, okey? Dia tak kira yang negatif tu sama ada takut harimau ke, takut bakteria ke, atau takut COVID ke. Sama je dia punya gabra dia. Sel tu akan bergerak mengeluarkan kortisol, hormon-hormon yang menyebabkan jantung you berdebar cepat. Okey, tak cukup darah pergi ke kawasan-kawasan yang penting. Dia siphon tempat-tempat yang pelik-pelik. Okey, acidic, okey, yes. So we have to acknowledge, yes. Kalau you ambil bahan toksik, you berfikiran stres, you kekurangan vitamin mineral yang bagus-bagus dalam badan you, memang acidic lah, kan? Okey, Hasna, flight or fight. We sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga, takut. Itu menyebabkan kita senang berpenyakit. Betul. Apa makanan yang boleh diambil untuk orang yang alami masalah anxiety disorder? Anxiety disorder satu topik yang besar. You boleh tolong diri you, type YouTube, Dr. Nordin Darus, anxiety. Saya cerita kat situ hampir 40 minit. Tolong ambil dia punya makanan, dia punya cara-cara menyelesaikan secara psikologi. Harus you dengar elok-elok, okey. Moni, Mary Max, macam mana nak atasi stres? Saya ni selalu sangat stres bila tengah sakit, kepala jadi sakit. Betul lah. Saya dah kata tadi, kalau you stres, memang you akan jadi sakit. Kalau sakit, jadi stres. Lama-lama bulatan tu jadi besar-besar. So, you kena cari punca dia. Okey, cara nak kendalikan stres kan ada banyak step. Okey, pun tengok macam mana nak kendalikan stres dalam YouTube saya. Mula-mula sekali, kena accept. Okey, betul tak? Lepas tu, kena avoid. Lepas tu kena action. Yang susah tu action nak buat apa. Berstep-step lah. Itu pun bergantung kepada stres you apa dia kan. Duit ke, masalah rumah tangga ke, ataupun masalah memang you jenis sensitif ke. Macam-macam. Okay, zaman sekarang ni kan. Nora, Siti Z, paranoid. Oh, paranoid ni jangan main ya. Zaman COVID ni senang orang jadi paranoid. Tahu paranoid tak? Dia rasa macam dia dah kena. Sebab dalam sains, kementerian pun dah kata hampir 50 ke 60% daripada kita yang kena tak ada gejala apa-apa. Tak nampak demam, tak nampak apa pun. So you janganlah pula paranoid. Saya dah katakan kalau sampai you dah demam besok ataupun you dah batuk, itu telefon cepat-cepat hospital, dia akan bagi nasihat apa nak buat. Of course kalau campur dengan sesak nafas tu tak usah melawak lah, okay? Terus panggil ambulans. Mau happy saja, kuat senyum, baru hilang stres. Jason Power, betul. Soalan saya, kalau you tengah stres, you boleh senyum tak? Macam mana nak buat tu? Sebab tu saya banyak kali buat topik tentang stres ni. Bukanlah saya pandai hilangkan stres kalau saya tengah stres, tetapi saya sekurang-kurangnya tahu apa nak buat. Jadi kalau 100% stres tu, turunlah jadi 50%. Ramai orang boleh handle kalau 50%, 40% tu biasa. Betul tak? Okay? Colloidal silver, Nana Marina, very good. Kalau you nak masuk sikit colloidal silver dalam you punya minuman, boleh. Dipercayai colloidal silver tu memberi juga sedikit sebanyak pembunuhan virus, bakteria semua tu kan. Boleh kan? Tetapi kita tak mau bunuh semua bakteria dan virus yang bagus-bagus dalam badan kita. Jangan main, dia orang pun ada fungsi masing-masing. Tetapi dari sudut kesihatan, mineral-mineral dalam tu, kalau nak ambil colloidal silver, pastikan supplier yang betul. Yang paling mudah, kalau you sudi, ambil Rextra ni. Rextra ni, atas dasar pembelajaran saya nak buat dulu, nak ambil colloidal silver ke, nak ambil fulvic acid ke, nak ambil shilajit. Jadi saya buat keputusan untuk ambil shilajit. Dalam Rextra tu ada fulvic acid yang kuat dalam shilajit. Semua ni datang daripada tanah purba, insyaAllah. Colloidal silver tu, kalau you salah buat dia punya elektrolisis punya konsep tu, takut banyak silver dan sebagainya nanti. Itu saja. Kalau tidak, tak ada masalah. Okey, pemilik alam menghantar pesan. Yes, Habibah, pandainya bahasa you. Pemilik alam menghantar pesan. Yes, dia menghantar message pada kita. Kalau tak dengar juga lagi, besok mungkin kalau 7-8 bilion rakyat kita yang semua rakus, semua mengejar aja dan berlandaskan ataupun cuma bersandarkan pada material saja, Tuhan akan buat lagi sekali. Dia akan lingkup lagi 1-2 million. Senang-senang aja. Tapi bukan saya minta, saya menyambut apa cerita kawan kita tadi. Kurangkan stres, Rohaya, betul. Raina,
Doktor, adakah dengan pengambilan suplemen boleh menguatkan imun sistem? Yes, of course. Sebab tu saya buat Immunex kan. Sebab tu saya sendiri untuk meyakini diri saya. Sebab bukan saya tak jaga makanan, tetapi maklum saja daripada makanan tu sendiri kita kena pastikan. Jadi kalau kita tak pasti, kita tambah. Itu nama pun suplemen. Bukan kita makan suplemen kita tak jaga makanan. Itu salah Jaga makanan minuman dulu baru suplemen. Okey, yang terlatest saya minta maaf siapa yang order DND Immunex tu supply bermasalah sebab maklum sajalah saya masuk 5, ada satu bahan yang tak sampai lagi, jadi saya tak sempat buat. Minggu depan baru boleh saya masukkan. Tak bolehlah saya bagi you 4 kalau saya janji 5 bahan kan ada C, ada D, ada selenium, ada zinc dan ada mushroom tiger milk. Very nice. Okay, insyaAllah 1 biji je sehari. So you yang order tu tolong sabar bukan saya tak nak hantar, saya tak mau kurangkan bahan. Satu lagi tu supply sangkut, maklumlah sekarang kan. Tu Hairum, Rosalind, insyaAllah topik ni simple je. Ramlah, saya makan EPO for the first time, terus sakit pinggang. Alright, salah boleh teruskan atau tidak? Kalau you sampai makan bahan-bahan apa pun lah, kalau you ada sampai sakit pinggang, you cuba check balik dos tu, takut nanti dia kacau buah pinggang you pula nanti. Okay? Yes, Intan, solat berjemaah dan zikir adalah salah satu daripada cara yang baik dalam waktu-waktu begini. Sebab mereka tak ada sebab lagi kenapa ada traffic jam ke. Anak-anak kita kan kalau kita nak berjemaah, dia orang kata apa? Papa, sorry lah, hari ni Mimi lambat sikit, ni tengah traffic jam. Sekarang nak traffic jam apa lagi? Buat. Okay, tu. Alhamdulillah, memang boleh dilakukan sekarang ni. Okay, cantik. Right? Kasih Emma, ada soalan apa-apa? Yes. Saya pun batuk gak baru-baru ni. Okay. Batuk ni common, okay? Saya pun kadang-kadang terbatuk juga. You perasan tak kadang-kadang bila saya cakap banyak, bila kering tekak memang, okay? So yang tu digalakkan minum air banyak-banyak, okay? Tapi sekarang ada yang puasa Syaban kan, silakan. Puasa pun bagus sangat-sangat. Peringkat awal terus buat. Apa tu Nur? Ya betul. Ya Nur Faizal. Apa tu? Apa yang peringkat awal terus buat tu? Okey, bila stres banyak dekatkan diri dengan Allah rohani, tepat sekali. Tak payah masa stres je. Masa happy pun dekat dengan dia. Baru syok kan. Dulu saya tak faham orang kata apa all the time kena bersandarkan dengan Allah. Saya cuma macam you jugalah, anggapkan bila kita perlu je kita sandar. Rupanya sekarang bila you sandar all the time, banyak benda-benda yang enteng ni, benda-benda mudah ni langsung tak jadi hal kan. Memang benda masalah besar masih lagi bermasalah sebab Tuhan kata aku setiap kali menjadikan manusia tu mesti dalam keadaan yang bersusah payah dan aku akan cuba menduga kamu. Kalau tidak macam mana nak bagi you naik kelas kan. Doktor boleh nak nasihat buat yang kerja full time malam, cara tabiat yang baik untuk dari hilang daripada anxiety dan stres sampai sekarang belum hilang lagi. Muhammad Fauzi, kalau you bermasalah kerja malam, selalunya yang paling penting ialah body clock you dah lari. Sebab tu you akan sentiasa lebih sensitif, lebih cepat marah, orang kata apa, lebih senang imun sistem pun jatuh. Sebab apa? Fitrahnya tidur malam tapi you tak tidur malam. Macam mana nak buat tu? Tapi macam mana nak buat kan? Kalau you kerja pilot ke, kerja nurse ke, kerja kelang belah malam ke, shift malam, you terpaksa melaluinya. Cuba curi-curi tidur balik lah waktu-waktu yang you bercuti tu. Apa yang penting ialah jangan you jatuh sakit, tu yang paling penting. Tadi ada orang tanya tentang habatus saudah dan sebagainya, very good, tak ada soal. Okey, bahkan yang tu antara yang terbaik pun. Okey, bagus. Benjol atas kepala, oi Rafiah, macam-macam orang pukul you pun boleh kan, tetapi taklah mesti benjol tu bukan pasal orang pukul kan. Rafiah cek dulu ada tak masalah cyst, ada tak masalah infection ataupun masalah ketumbuhan lain. Jangan main-main ya. Tapi kalau cyst saja, kalau dia cuma tak elok nampak, tak payah operate apa-apa. Itu kosmetik aja. Assalamualaikum Ros. Selepas kemoterapi kanser ovary boleh tak ambil garlic? Yes, saca inci boleh. Dan Arextra amat boleh. Berapa jarak pengembalian ubat hospital? Lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah daripada ubat hospital. Jauhkan ya. Sebab kadang-kadang nanti takut dia
orang kata apa, ada interaksi. Tetapi selalunya yang kalau you ambil daripada saya, semua yang saya bagi tu insyaAllah neutral. Tahu neutral? Maksudnya kalau you ambil sama dengan ubat pun dia tak kacau. Cinta kasih sayang boleh hilangkan stres. Pasti dong Mahani, mestilah. Itulah ubat dia sebenarnya. Rindu siapa tu? Rindu mak. Siapa tadi saya nak baca sikit, tak lepas, dah naik ke atas. Pinggang kanan berdenyut-denyut nyilu. Selalu cek buah pinggang atau kidney. Nombor 2, you punya tulang belakang. Ni antara 2. Nombor 3, saraf. Dan nombor 4 ialah stres. Kadang-kadang tak ada langsung masalah organ kita, rupanya pada kepala dia boleh tangkap ke belakang. Baik. Last 2-3 simple soalan. Simple guna apa tu? Jus simple guna turmeric dengan madu. Hazmi Azuh. Woi, nama-nama you. Bagilah senang baca sikit Badaria tu dok sampai apa? Very useful Rosalind. Thank you very much. Siti Karja, saya umur 48 tapi tekanan darah 113/70. Oi, 113 bawah 70, Siti kecun lah. Tak usah gaduh lah, bukan rendah tu. You takut rendah ke? Itunya orang cari tu. Oi, tak usah. Sujud syukur terus. Umur 48, result you macam ni. Oi, siapa nak bagi kan? Nak tanya, mengidap diabetes, minum air rebusan pecah beling boleh. Tapi yang penting, selalunya orang bila dia pergi dapat rekomendasi oleh kawan, dia akan taksub pada bahan tu. Memang kadang-kadang dia boleh turun sikit sebanyak. Jadi you nampak macam bahan tu saja yang mendapat jawapan. Sebenarnya tak. Dia kena cari diet yang sepenuh daripada pagi sampai malam. Dan saya selalu menggalakkan you tengok D&D Diet, sembuh tanpa ubat. Alah, you beli je RM70 dia punya online program. Harga tu beratus ringgit sebenarnya, tapi saya bagi online murah aja untuk semua boleh tengok. Okey, boleh kan? You phone saya, bukan phone, you PM saya punya admin nanti bukan apa, sebab ramai tak mampu datang dari jauh-jauh nak datang KL buat dengar program saya. Cukup cantik, ramai orang dah baik. Okey, ikut je ya. Lepas tu baru you nak bubuh belimbing ke terung ke apa ke, tak kisah, boleh. Okey, rubos 8 gelas setiap hari. Woi, siapa tu tadi? Oh, cun lah kalau you boleh macam tu. Very good. Bubuh slice lemon sikit, boleh? Nur Ai Ahmad, tekanan darah selalu rendah 95/60. Kalau orang perempuan 95/60 tu boleh tahan lagi. Jangan you pengsan-pengsan rasa macam terhuyung hayang-hayang. Terhuyung hayang tu terlalu rendah pula nanti. Okay. Tapi selalunya 95/60 tu masih boleh bertahan. Apa yang saya recommend ialah ambil lebih kerap garam dan air 500 ml. Ingat amalan yang saya cerita tu. Buat 2-3 kali untuk perempuan sehari. Garam tu mesti calik cukup-cukup 2 kali. 1, 2. Yang you takut garam tu, saya tahu kenapa. Sebab doktor selalu kata dulu-dulu ataupun sekarang pun kalau doktor yang tak belajar alternative medicine ni dia masih takut pada garam. Tapi kita orang yang belajar tentang wellness medicine ni, garam adalah penawar berpuluh jenis penyakit. Garam bukit atau yang saya buat tu namanya RX salt. Dalam RX salt tu saya masukkan garam bamboo salt, saya masukkan garam Bario dan ada 2-3 lagi formula yang saya masukkan. Tapi pendek cerita, you dapatkan garam Himalaya dah cukup, garam Celtic pun boleh, garam sea salt pun boleh. Bawa pergi mana-mana. Kan saya selalu kata bawa macam ni. Alah, belilah botol kecil macam ni, bawa buah dalam you punya kan beg tangan you besar-besar tu. Mohon share simple juice Jus you nak? Okey, tengok balik saya punya tu cocktail, cancer cocktail. Saya dah buat 5 kali. Daripada situ you dapat idea. Lepas tu you nak masuk apa, nak bagi sedap, silakan. Dengan syarat tak ada gula, tak ada susu. Okey, please Cukup dulu tuan-tuan sekalian. Doktor, high blood start 40-80. No. High blood zaman moden sekarang, kalau betul-betul you ikut program I, ikut umur juga. Kalau umur lagi meningkat, sampaikan 160/90. Sorry, berapa? 160/100. Yes, 160/100 baru kita bagi ubat. Okey. Kalau orang muda-muda 140/90. Muda ni maksudnya 3-40-an lah. Kalau you tempuh 140/90, you pun tak payah makan ubat lagi, tapi baru you nak risau. Faham tu? So 160/100 is maximum limit untuk orang yang dah atas pada 5-60 tahun.
Okey, ini kajian dah dibuatkan. Alright, cukup. Saya makan MD2. Doktor, what is MD2 Okey. Asalkan dia natural, I'm fine. Doktor, perempuan bila stres makan fakta atau auta? Bukan perempuan saja, lelaki pun macam tu. Bila stres dia suka makan. Sebab apa? Dia melarikan dia punya fokus Kak Minda tu kepada mulut. Dan bila mulut tu dia memuaskan nafsu, seolah macam dia boleh redakan sedikit. Macam orang pergi isap rokok, dia nak lari daripada dia punya stres, dia pergi kena candu dia kat sini. Okey, mulut ni memang Tuhan bagi ada signal yang memuaskan hati you, nafsu. Okey. Minyak ikan omega 3 no, pakai sacha inci oil please, bukan sebab saya yang buat sacha inci tu, sebab Tuhan jadikan sacha inci tu, dia dah tahu rakyat ataupun penduduk dunia ni akan cemar laut dia, sangka ikan-ikan dia pun menangkap ataupun membawa masuk mercury, lead dan sebagainya. So jadi kita nak ambil ikan macam mana, minyak ikan macam mana, baguslah dulu, tapi sekarang dia dah bagi new finding, dinamakan RX sacha inci oil. Hati-hati kat mana you ambil sacha inci oil tu. Dia bentuk dia dalam macam ni je, kotak dia pun kecil. Saya buat simple je. Okey. Alright, cukup dulu. Saudara-saudara sekalian, saya batuk dan tak bernafas, susah bernafas sesekali, tapi juga hidap gastrik. Mungkin ada kaitan dengan GERD tu. Okey. Saya ingat you kena tengoklah GERD punya topik, kalau siapa yang belum tengok tu, sebab it's very very interesting. Okey. Bukan interesting sebab saya cerita, tapi dia punya cara orang faham GERD tu lebih menyeluruh kalau saya buat dalam bentuk 40 minit tu. Okey. Baik, kita doakan semua sekarang. Kita bagi love lagi sekali kepada, jangan lupa, pada doktor-doktor kita daripada kementerian sendiri, daripada semua rakyat Malaysia, semua yang bertugas ataupun yang duduk kat rumah. Kita doakan semua sihat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuklah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.